Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Arabi An-Nur, Kuala Ketil, Kedah. Okey, baik. Untuk hari ini, video berkaitan dengan subjek Matematik Tingkatan 2 KSSM. Okey, hari ini kita akan sambung topik pengajian kita. Okey. Muka surat 230, subtopik yang ke-5, 11.5. Okey. Translasi pantulan dan putaran sebagai isometri. Hubungan translasi pantulan dan putaran dengan isometri. Baik. Pada subtopik sebelum ini, anda telah mempelajari transformasi bagi translasi, pantulan dan putaran bagi suatu objek. Masing-masing mempunyai sifat tertentu. Perhatikan rajah di sebelah. Dapatkah anda mengenali transformasi bagi imej 1, imej 2 dan imej 3? Apakah yang boleh anda kaitkan dengan jarak di antara objek dengan imej? Jika objek dipetakan kepada suatu imej yang sentiasa kongruen, maka itu merupakan suatu isometri. Isometri ialah suatu transformasi yang mengekalkan jarak di antara sebarang dua titik pada objek asal. Transformasi isometri akan mengekalkan bentuk dan saiz asal objek. Okey, itu konsep dia. Mengapa translasi, pantulan dan putaran tu kita panggil isometri. Paling penting sekali, dia kekal bentuk dan saiz asal objek. Okay, sebagai contoh 24. Antara rajah A, B dan C yang manakah merupakan imej isometri yang bagi objek yang berlorik di bawah suatu isometri. Jadi penyelesaian dia, rajah A ialah imej isometri kerana bentuk dan saiznya sama seperti objek ni. Rajah B bukan isometri kerana saiznya tidak sama. Rajah C bukan isometri kerana bentuk dan saiznya tidak sama dengan objek. Jadi, kita dapat mengenal pasti translasi, pantulan dan putaran ialah isometri. Okey, seterusnya muka surat 231. Okey, kita terus pergi kepada bawah ni, ada kotak kuning tu. Secara kesimpulannya, di bawah suatu isometri, objek dan imej adalah sama bentuk dan sama saiz. Oleh itu, objek dan imej adalah kongruen. Isometri ialah transformasi yang imejnya kongruen dengan objek. Okay. Seterusnya muka surat 232, contoh 25. Objek A, B, C dan D adalah kongruen. Nyatakan isometri yang memetakan objek A kepada B, objek A kepada C dan objek A kepada objek D. Penyelesaian dia, okey, objek A kepada B, putaran. Okey. Dia berputar pada satu pusat ataupun titik, satu sudut dan satu arah. Sama ada arah jam ataupun arah lawan jam. Okey, B itu objek A kepada C. Translasi. Okey. Yang bergerak, paksi mengufuk, paksi mencancang berapa unit. Objek A kepada D. Pantulan pada suatu paksi atau garis. Di sini kita tengok pantulan tu berlaku pada Y sama dengan 4 tu. Dia selesai contoh 25. Seterusnya,
Menyelesaikan masalah yang melibatkan isometri dan kekongruenan. Apabila menamakan poligon yang kongruen, tertib huruf mesti berdasarkan bucu atau sudut yang sepadan. Okey, sebagai contoh dekat sini, sisi 4 ABCD dan sisi 4 SRQP adalah kongruen. Masuk pada contoh 26, dalam rajah di sebelah ABCD ialah imej bagi PQCS di bawah suatu isometri. Diberi DCS ialah garis lurus, hitung sudut PQC. Okey, pertama sekali kita memahami masalah. ABCD ialah imej bagi PQCS. DCS ialah garis lurus. Sudut PQC ialah sebahagian daripada sudut segi 4 PQCS. Merancang strategi. Okey, mula-mula kita ambil segi 4 ni. PQCS. Kita nak tahu sudut QCS tu berapa dulu. Okey, daripada sini kita boleh cari sudut QCS. Kalau DCN ni garis lurus, jumlah sudut kat sini 180. 180 tolak sudut BCQ ni 50 darjah ni. Lepas tu bahagi 2 kiri kanan. Sebab segi 4 ABCD dengan PQCN ni dia kongruen, isometri, sama saiz. Jadi bahagi 2, 130 bagi 2 dapat 65 darjah sudut QCS. Melaksanakan strategi, bila kita dapat sudut 65 darjah ni QCS ni, kita dah tahu dah sudut S ni 90 darjah, P 90 darjah. Jadi kita boleh tahu sudut PQS yang kita nak cari. Jadi jumlah sudut segi 4 ni PQCS tu 360, tolak 90 darjah dekat sudut S tu, tolak 90 darjah dekat sudut P, tolak sudut 65 darjah yang kita dah kira sudut QCS tadi, dapat sudut PQC tu 115 darjah. Jadi membuat kesimpulan dia, oleh itu sudut PQC ialah 115 darjah. Okey, selesai contoh 26. Okey, pelajar boleh buat latihan jom cuba 11.5 tu, muka surat 233, dan jawapan dia kamu boleh rujuk di belakang buku teks ni, ada ruangan jawapan. Okey, bermula muka surat 294 tu, kalau kamu tengok buku teks tu, sampailah muka surat 307. Okey, semua latihan dalam buku teks ni ada di belakang ruangan jawapan. Okey, kita masuk kepada subtopik 11.6, simetri putaran. Suatu bentuk mempunyai simetri putaran jika bentuk tersebut tidak berubah selepas putaran walaupun kurang daripada satu putaran. Okey, bentuk tak berubah. Sebagai contoh kat sini kita tengok segitiga ABCD berputar. Okey. Simetri merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi suatu arah atau objek. Bagi simetri putaran, bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 360 darjah pada satu titik tetap. Bentuknya masih kelihatan sama. Jadi sebagai contoh kita tengok kat sini muka surat 235 tu contoh 27. Kena pasti objek berikut yang manakah mempunyai simetri putaran. Okay, bila kita putarkan objek tu bentuk dia sama tak dengan asal dia. Jadi jawapan untuk A ni tidak. B kita putar sama. C tidak sebab bentuk dia tu pun kalau kita putar tak sama. Okay, itu cara dia, kita nak kena pasti simetri putaran. Seterusnya peringkat simetri putaran bagi objek. Bilangan imej yang boleh dihasilkan dalam suatu pusat putaran yang sama dan menjadi seperti objek asal adalah dinamakan peringkat simetri putaran. Peringkat simetri putaran sama dengan bilangan paksi simetri suatu objek. Okey.
Okay, secara ringkasnya kita faham kat itu peringkat simetri putaran sama dengan bilangan paksi simetri suatu objek. Okay. Yang kotak kuning ni peringkat simetri putaran ialah bilangan kali suatu bentuk menempati dirinya sendiri dalam satu putaran lengkap. Bilangan paksi simetri adalah sama dengan peringkat simetri putaran seperti penerangan atas tadilah. Jadi kita tengok contoh 28 muka surat 236. Tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D dalam rajah di sebelah. Maksudnya objek ni mengalami putaran, putaran. Dengan menggunakan kertas putih, lukis dan tentukan pergerakan peringkat putaran A kepada D. Dia A ni berputar kepada kedudukan D. Okay. Berapa kali peringkat putaran tu? Okay. Mula-mula A pergi kedudukan B, peringkat pertama. B pergi kedudukan C, peringkat kedua. Lepas tu bergerak lagi kedudukan D, okay, peringkat ketiga. Okay. 3 kali peringkat dia berputar tu, peringkat ketiga tu, 1, 2, 3 tu bentuk dia sama. Okey, ini kita panggil simetri putaran. Bentuk dia sama dengan asal. Okey, kamu boleh cuba. Jom cuba 11.6 tu. Muka surat 236 tu boleh rujuk jawapan di muka surat belakang buku teks ni ada ruangan jawapan. Okey. Menjana kecemerlangan pun ada juga tu latihan yang kamu boleh buat. Ini untuk keseluruhan topik lah daripada awal sampai habis bab ni. Okay, ada banyak kat situ. Ada lebih kurang 17 latihan. Okay, keseluruhan bab lah daripada awal kita belajar sebelum ni. Okay, baik. Jadi kesimpulannya, Cikgu nak tentu kat sini kita dah selesai untuk keseluruhan bab 11 transformasi isometri di mana kita dah belajar berkaitan dengan translasi. Okey, kamu boleh rujuk kat sini muka surat 242. Cikgu tak cerita panjang lah sebab benda ni kita dah sentuh sebelum ni. Okey, translasi, pantulan, putaran. Okey, kita tengok balik dia punya ciri-ciri translasi, pantulan, putaran ni macam mana sebelum ni. Okey. Dan hari ini kita sentuh isometri iaitu transformasi yang menunjukkan objek asal dan imejnya bersifat kongruen. Okay, dalam isometri jarak di antara dua titik pada objek asal sama dengan jarak di antara dua titik yang sama pada imejnya. Pantulan yang kita belajar sebelum ni, pantulan, putaran dan translasi itu merupakan isometri. Okay. Dan bila melibatkan isometri ini, kita akan sentuh juga kekongruen iaitu perihal sama bentuk dan sama saiz. Dan yang terakhir, simetri putaran tadi, bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 360 darjah pada satu titik, tetap bentuknya masih kelihatan sama. Jadi secara keseluruhannya, kita dah sentuh ke semua standard pembelajaran untuk bab 11 transformasi isometri untuk kata keseluruhan bab dia lah. Okey, kita dah sentuh kat situ. Jadi seperti biasa, okey, kita akan terus kepada buku modul aktiviti mesra digital tu. Para pelajar boleh buka muka surat 111. Okey, 111. Soalan nombor 1. Raja di bawah adalah raja di bawah. Imej bagi P di bawah 1. Q ialah imej bagi P di bawah 1 translasi. Okey. Q ialah imej bagi P bagi di bawah 1 translasi. Okey.
R ialah imej bagi Q di bawah satu pantulan. Okay. Dan S ialah imej bagi R di bawah satu putaran. Okay, baik. Tentukan sama ada setiap transformasi yang berikut adalah isometri atau bukan. Okay, seperti yang kita dah sentuh sebelum ni, ketiga-tiga tu translasi pantulan dan putaran tu dia isometri. Jadi jawapan kita ni, okay, A tu kita tulis semua transformasi adalah isometri. Okay, kita bagi sebab dia, jelaskan. Dia kata tadi, okay, PQRS tadi tu, okay, bentuk dia sama kan, bentuk saiz dia sama. Jadi kita tulis kat situ PQR dan S mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Okey, soalan B, nyatakan segitiga yang kongruen dengan P tadi. Jadi kita dah tahu tadi PQRS itu mempunyai bentuk yang sama, jadi jawapan dia QRS lah. P itu objek. Okey, QRS lah yang sama saiz. Okey, selesai soalan nombor 1. Soalan nombor 2, dalam rajah di bawah segitiga PST ialah imej bagi segitiga PQR di bawah putaran 120 darjah ikut arah jam pada titik P. Segitiga PUV ialah imej bagi segitiga PST di bawah pantulan pada garis lurus PW. Okey, hitung nilai X dan nilai Y. Okey, baik. Jadi dekat sini kita tengok yang ada nilai ni 5, QR tu 5 cm, PQ 12 cm. Sini kita boleh kira dia punya sudut garis condong tu, hypotenuse. Okey. PR tu sama dengan, okey, cikgu bagi idea kat sini. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, akan dapat 13 kat sini. Okey. Jadi kita boleh dapat nilai X tu. Okey, baik. Jadi kita tulis jawapan dia tu X sama dengan panjang PR. Okey. Nak cari nilai PR tadi, kita buat teorem Pythagoras. Okey. PQ kuasa 2 tambah QR kuasa 2. Okey, 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 ni. Okey.
dapat 13. Okey, 13 cm. 13 nilai X tadi katakan. Okey, X 13. Okey, baik. Nilai Y, okey baik. Y sudut dekat sini. Jadi kita kena tentukan berapa sudut dekat ni P ni. Okey. UPV tu berapa? Okey, mula-mula kita kena tahu sudut kata sudut ni RPQ ni dengan TPS tu sama kat sini. Tiga-tiga sudut ni sama. Okey. Jadi nak tahu sudut daripada segitiga PQR ni kita boleh tahu sudut kat sini menggunakan kita kata trigonometri lah, trigonometri. Guna sinus ke cosinus ke tangent ke boleh dapat kat situ. Katakan nak guna tangent pun boleh. Okey, katakan kita guna tangent kat sini. Katakan ini kita labelkan sebagai theta lah. Okey. Tangent theta. Semua ni theta sebab dia sama saiz. Dia kan putaran isometri kan. Pantulan pun isometri jadi sudut dia sama. Tangent kita ambil yang setentang dengan sudut tu 5. Yang sebelahan dengan sudut 12. Jadi tangent theta tu 5 bahagi 12. 0.5. 5 bagi 12. 0.4167 lebih kurang. Okey. Manakala kita nak dapatkan theta, kita tekan dekat kalkulator tu shift tangent P1. Kita akan dapat lebih kita tekan dulu shift tangent 0.4167 ni. Kita akan dapat theta tu lebih kurang 22.6 lah. 22.6 darjah. Okey, jadi bila kita dah tahu theta, kita boleh kira nilai Y tu. Segitiga jumlah sudut dia 180 darjah. Jadi nilai Y sama dengan 180 darjah. Okey. Tolak sudut yang tegak tu 90 darjah. Okey, tolak sudut yang kita kira tu 22.6 darjah. Okey, jadi dapat nilai Y. Okey, lebih kurang 67.4 darjah. Okey, selesai untuk muka surat 111 tu lah. Okey, baik. Kita masuk kepada topik 11.6 tu, simetri putaran. Okey. Nyatakan peringkat simetri putaran bagi setiap yang berikut seperti yang kita dah pelajari, kita dah terangkan sebelum ni. Peringkat simetri putaran ni sama dengan paksi simetri bagi suatu bentuk. Jadi kita tengok satu persatu ni, kita tengok dia punya paksi simetri, itulah dia punya peringkat simetri putaran. Jadi kat sini kalau segi 4 tepat, okey, kalau kita buat paksi simetri ni, garisan paksi simetri. Ada berapa paksi simetri? Kita boleh bahagi kepada berapa? 2. Okey. Segi 4 sama. Okey, kita boleh bahagi berapa? Okey. Ada 4. Okey. Segitiga.
Ada 3 peringkat simetri putaran. Hexagon. Bila bucu dia 6, paksi simetri pun samalah, ada 6. 2, okay, ada 6 ya. Okay. Bentuk yang kelima ni. Okay, ada 2. Bentuk yang keenam. Okay, ada 2. 7 ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 8 ni ada 3. Nombor 9. 2, 3, 4. S. Okay, 2 lah. Okay, dapat selesai. Okay, kesemua peringkat simetri putaran tu sama dengan paksi simetri. Okay, nombor 1, 2, nombor 2 ni 4, 3, 3, nombor 4 ni 6, nombor 5 ni 2, nombor 6 tu 2, nombor 7, 4, nombor 8, 3, nombor 9, 4, nombor 10, 2. Jadi selesailah untuk subtopik 11.5 dan 11.6 untuk kali ini. Okay, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.